أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Nurul Ikhlas Seri Kembangan Selangor Darul Ihsan Malaysia, Tuan Pengerusi ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Totok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada tazkirah zuhur kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, amin insya-Allah. Insya-Allah tajuk kita pada pertemuan ini iaitu apa yang kita nak kejar di dunia ini. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik hadirin sekalian, tajuk kita pada hari ini iaitu apa yang kita nak kejar di dunia ini. Hadirin sekalian, dalam hidup, pertama sekali kita nak tahu kita sekarang berada di mana sekarang. Ya, kita berada di dunia alam yang ketiga. Alam yang pertama kita panggil alam roh. Yang kedua alam rahim, alam yang mana kita duduk di kandungan ibu kita selama 9 bulan. Dan sekarang kita berada di alam yang ketiga. Alam ketiga ni apa kita panggil? Alam yang penuh dengan ujian. Ya, daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik. Tak ada orang yang boleh angkat tangan, Ustaz, saya tidak diuji, tak ada. Kenapa kita diuji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menentukan siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Bila sebut tentang negeri ujian, maka setiap di antara kita akan diuji. Siapa terlepas ujian anak, kena ujian pasangan. Siapa terlepas ujian pasangan, kena ujian yang namanya keluarga, kena ujian rakan-rakan, kena ujian yang namanya fizikal, kena ujian mental. Mental bukan gila. Mental yang nama mungkin kena jaga mak, ya, mungkin kena jaga anak sakit, mungkin kena
yang nama apa dia, orang sekeliling kita yang menyebabkan kita tekanan. Ini dia. Ini kita panggil sakit mental. Ini di dalam hidup. Maka di dunia ni kita tidak pernah sunyi daripada kena ujian. Kemudian yang keempat kita panggil alam barzah, dan yang kelima alam akhirat. Maka bila kita dah tahu sekarang kita berada di alam di dunia ni, maka kita nak kena tahu juga apa sebenarnya yang kita nak kejar dalam hidup kita kat dunia ni. Ini dia. Hadirin sekalian, pertama sekali Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah, pemimpin. Allah Ta'ala tak jadikan pokok-pokok menjadi pemimpin, gunung ganang menjadi pemimpin, bangunan-bangunan menjadi pemimpin, ya, binatang-binatang menjadi pemimpin, tetapi Allah Ta'ala jadikan manusia ni menjadi pemimpin. Maka bila kita nak mentadbir alam ni, nak mentadbir dunia ni, mesti kita kena ada ilmu. Kerana kita bukan macam binatang-binatang lain. Ya, kalau yang namanya ikan dia tak payah pergi sekolah, dia tahu berenang. Kalau saya ni, kalau AJK tak bagi waste tu, mungkin saya tak sampai. Tapi kalau ikan, dia berenang dah ribuan kilometer, dia boleh patah balik tanpa menggunakan 5G, 4G, waste dan sebagainya. Begitu juga dengan burung. Burung tak ada sekolah burung kan? Ini dia untuk berterbangan dan sebagainya. Burung lahir Allah Ta'ala bagi ilmu untuk dia terbang. Begitu juga dengan yang namanya lembu, kambing. Ya, dia lahir, dia tahu makanannya adalah makanan hijau. Yang mana kita tak pernah lagi dengar lembu makan ikan. Ini dia. Ya, kerana Allah Ta'ala dah bagi ilmu siap-siap dah. Berbeza dengan manusia. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tak nak menanggung peritnya belajar, maka dia perlu menanggung peritnya bodoh seumur hidup. Maka manusia, kita wajib belajar seperti mana yang dijelaskan, talibul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat Islam. Sebab itu kita menuntut ilmu, belajar dan terus belajar. Kenapa dia? Orang yang belajar, dia akan mendapat jawapan yang banyak dalam hidup. Kan kita kan dalam hidup kan banyak kenapa. Kenapa saya gaji tak naik-naik? Kenapa saya tak dapat anak? Kenapa saya duduk di Seri Kembangan? Kenapa tak duduk di Putrajaya tu? Kita dalam hidup kan banyak kenapa kan? Kenapa anak saya cuma 2? Kenapa saya tak kahwin lagi? Dah kahwin, tak kahwin lagi. Ini dia. Maka setiap di antara kita akan ada banyak kenapa dalam hidup. Maka bila kita belajar, Allah Ta'ala akan apa dia? Allah Ta'ala akan bagi jawapan. Sesiapa yang tak nak belajar, maka Allah Ta'ala akan apa dia? Allah Ta'ala akan hukum dia dengan persoalan yang tidak ada jawapan. Sebab itu kita tengok PKP kan, bila dibuat kajian, orang bunuh diri bukan sebab tak dapat makan, tapi kerana ada masalah mental. Banyak persoalan yang mereka tak dapat jawapan, akhirnya mereka putus asa dalam hidup. Ada orang yang dalam akaun dah ada juta-juta, hilang beberapa juta, yang ada juta-juta lagi dalam akaun, mereka bunuh diri. Ini dia, kerana kerugian yang berjuta-juta itu. Sedangkan tuan-tuan, ya, bila kita memahami tentang hakikat kaya sebenar, maka kita tidak akan berbuat sedemikian. Ini dia. Maka bila kita duduk di dunia ni, kita kena faham apa kita punya tugas kita, apa yang kita nak kejar dalam hidup. Ini dia. Nombor 1, tugas kita, Allah Ta'ala lantik kita menjadi khalifah, pemimpin. Maka kita kena mentadbir dunia ni mengikut kebijaksanaan Allah. Dia tak boleh ikut kebijaksanaan kita. Siapa-siapa yang hidup di dunia ni, dia ikut kebijaksanaan sendiri tanpa mengikut kebijaksanaan Allah, maka semakin hari semakin dia tak nampak jalan. Akhirnya buntu. Ini dia. Dia tanya, Tuan tak ada solat ke? Ni saya ada masalah ni, saya banyak kerja, saya banyak urusan, saya banyak hutang. Ya, solatlah. Kalau saya solat, saya boleh bayar hutang ke? Dia. Ini dia. Dia ikut kebijaksanaan dia. Habis tu macam mana Tuan nak bayar hutang ni? Saya pandailah saya buat. Saya hutang ni, saya hutang lagi orang untuk saya bayar hutang ni. Ini dia. Habis tu yang hutang ni, kita hutang pula nanti bayar hutang yang ni. Ini dia. Dia rasa dia cerdik. Tuan-tuan, orang yang ikut kebijaksanaan diri sendiri tanpa mengikut panduan Allah, makin hari makin jumpa jalan buntu, sesak. Ini dia. Ya, kita tengok macam mana orang yang mana dia tidak nampak Allah dalam hidup. Ya, tak nampak Allah ni ialah kita bukan boleh nampak Allah. Tapi maksudnya nampak setiap tindakan, setiap kita kata urusan kehidupan, setiap timeline kehidupan kita nampak Allah yang susun. Ini dia. Contohnya kita sakit, orang mukmin dia akan nampak Allah. Ya, bila kita sakit, dia akan nampak ni yang bagi sakit Allah. Ini dia. Tapi kalau orang yang jauh daripada Allah, bila dia sakit, dia nampak Panadol dulu. Dia nampak medical card dia dulu, dia nampak doktor dulu, dia nampak klinik dulu. Tak salah, nampak doktor, nampak kad medical card, semua orang-orang biasa pun pergi hospital, jumpa doktor, tak ada masalah. Cumanya apa dia letak pergantungan dia kepada makhluk lebih daripada pergantungan dia kepada Allah. Ini dia. Akhirnya bila tidak berjaya,
ya. Ubat ni kurang berkesan, kita cuba ubat lain. Doktor ni kurang berkesan, tak apa, kita cuba doktor lain. Ni dia. Maka dia tak nampak Allah. Bila dia nampak Allah, last sekali. Bila doktor kata, tuan, minta maaf, ya, penyakit tuan terlalu kronik, kami pihak hospital dan klinik tidak dapat ubat, tuan bawa baliklah anak tuan, mak tuan, maka doalah pada Allah. Last sekali barulah nampak Allah Ta'ala. Itu pun bila Allah Ta'ala bagi puncak kesusahan. Tapi ada orang yang mana dah puncak kesusahan pun tak nampak Allah juga. Bila dia dah yang mana dah klinik, dah terlalu kritikal, dia termenung. Oh ya tak ya, member aku kata kat belakang rumah ada bomoh. Lala jumpa bomoh. Allah. Ni tuan-tuan, orang yang mana dia jauh daripada Allah, dia tidak akan nampak Allah dalam kehidupan. Yang dia nampak usaha dia. Bila kaya, dia nampak diri dia. Bila dia senang, nampak diri dia. Dia tanya, tuan, sekarang nampak dah senang dah. Naik kereta mahal, BMW dia. Banyak yang makan dia beluang dia. Ya, dia kata apa? Well. You know me dia. Dia akan nampak usaha dia. Saya ni rajin. Saya rajin kerja, saya dapat banyak. Orang lain pun malas. Tuan-tuan, rajin atau malas, dia tidak ada kaitan dengan rezeki, tuan-tuan. Ini dia. Kalau seorang itu telah ditulis rezekinya banyak mana, dia akan dapat, dan dia akan dapat banyak tu. Seseorang dia usaha macam mana, dia tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Bukan bermakna ayat saya ini, statement saya ini kita tak boleh berusaha. Jangan kita guna statement, ustaz, sedangkan ulat dalam batu boleh makan, jangan. Dia memang fitrah ataupun manusia ni tugas kita untuk usaha. Tugas Allah nak bagi tu tugas Allah. Ini dia. Cuma jangan letakkan kepercayaan, keimanan kita betapa untung rugi ni dia sebab usaha kita. Ini keimanan yang salah. Untung rugi itu adalah Allah Ta'ala yang bagi. Dah ditulis sejak azali. Ini dia. Ya, kita untung, kita rugi. Sebab setiap nikmat itu dia dua. Nombor satu, nikmat tu kita cari. Nombor dua, nikmat tu cari kita. Ini dia. Ya, nikmat ni ada dua. Satu kita cari, satu nikmat tu, rezeki tu cari kita. Ada orang dia cari job. Ada orang dapat offer job. Ada orang kumpul duit nak pergi umrah, lalu tak pergi kena gaut. Macam manis darah tinggi, kronik, tak dapat pergi. Ada orang tak kumpul duit, susah, nak kumpul, nak makan pun tak cukup. Ada orang offer pergi umrah. Ada tak? Itu konsep rezeki yang perlu kita faham. Ini dia. Ya, tapi jangan sampai tidak berusaha. Duduk rumah dia. Ya, kenapa abang tak nak pergi kerja bergolek-golek atas tilam dia? Ya, Allah, sedangkan ulat dalam batu pun dapat makan. Itu tak betul. Ya, konsep manusia kena berusaha. Ya, tetapi dalam konsep memahami rezeki ni, ya, dia ketetapan Allah yang buatlah macam mana pun kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Sebab itu orang mukmin dia tenang. Dia ada sifat qanaah. Dia tidak terlalu fokus kepada dunia sehingga dia mengabaikan tanggungjawab dia kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Tuan-tuan bayangkan, apa ramai orang tertipu kat dunia ni. Keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, tinggalkan Allah. Di Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur, tuan-tuan, pukul 6 pagi, ya, saya biasa ceramah di sekolah-sekolah, saya kena bergerak sebelum subuh. Saya tengok penuh dah jalan raya. Tak kisahlah NKVE ke, tak kisahlah jalan mana ke, ya, penuh jalan kenderaan dengan kenderaan. Saya tak pasti mereka solat ke tak solat, tapi saya singgah di RNR pun tak ramai orang. Tapi mudah-mudahan mereka solat di ofis. Tapi kalau mereka tak solat, berapa ramai orang yang mencari rezeki yang halal tetapi tidak berkat. Ini dia. Tuan-tuan, maka orang begini, orang tamak, pepatah Melayu kata, orang tamak selalu rugi. Orang tamak, dia tidak akan dapat, melainkan apa dia? Melainkan 4. Nombor 1, dia tidak boleh bersyukur. Yang kedua, dia tidak akan ada kamus namanya cukup dalam hidup dia. Yang ketiga, dia akan sentiasa sibuk. Dan yang keempat, dia akan penat. Ni yang keempat, yang paling pedih sekali. Yang keempat, orang tamak, dia akan penat yang akhirnya dia tidak dapat apa yang dipenatkan. Tuan-tuan, cukuplah umur kita yang bertambah. Mari kita melihat realiti kehidupan. Berapa ramai kawan-kawan yang seumur dan sebaya dengan kita meninggal dunia, tak sempat rasa duit pencen, duit EPF. Tuan-tuan, dia kumpul, akhirnya tuan-tuan nak lebur sekelip mata. Tuan-tuan tak pernah dengar ke kawan-kawan kita yang hilang suku juta, setengah juta? Tuan-tuan, mereka kumpul puluhan tahun, mereka kumpul 40 tahun, mereka hilang suku juta sekelip mata. Tuan-tuan, masa dalam genggaman tangan kita, kita rasa banyak, tuan-tuan, kita rasa tak perlukan Allah. Kita rasa kita boleh tinggal solat. Aku tinggal solat, aku jauh daripada Allah, aku boleh kaya.
Ya, sekarang. Tapi Allah nak ambil sekelip mata. Baru ni saya didatangi oleh seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, saya rugi suku juta. Puluhan tahun kumpul. Abang saya rugi suku juta. Ya, dengar je meninggal terus. Terkejut. Saya datang kuliah Ustaz, nak bagi tenang. Takut saya pun meninggal juga. Tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan pernah kena tipu tak? Ke baik tak pernah kena tipu? Tuan-tuan pernah tak kita kumpul duit, kawan-kawan kita pinjam, janji nak bayar minggu depan, dah 100 minggu depan tak bayar. Ini dia. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita kejarlah banyak mana, tapi kalau Allah Ta'ala nak ambil sekelip mata. Kerana apa dia? Kerana sifat nikmat dunia ni, semua nikmat ujian. Dan semua nikmat di dunia ni, semuanya nikmah al-munqati', nikmat yang akan terhenti sekejap lagi. Yang ketiga, nikmat yang cuma lalu. Berapa ramai orang yang ada kumpul duit, tinggal solat. Kumpul duit nak beli motor Isuzu, ya. Kemudian apa dia? Kemudian motor kena curi. Dia cuma sempat pakai berapa hari je. Berapa ramai orang yang kumpul duit untuk buat rumah yang besar, akhirnya cuma berapa hari dia boleh duduk, akhirnya dia terpaksa duduk di hospital. Terlantar di hospital. Bermacam-macam penyakit yang kronik. Yang mana duitnya banyak berkepuk-kepuk, ya, tetapi dia terpaksa duduk di hospital. Dia ada duit yang banyak, akhirnya dia tidak boleh makan apa yang dia nak, melainkan dia kena makan, minum susu yang disalurkan dalam lubang hidung, masuk ke dalam tekak, itu saja. Dia ada katil yang mahal di rumah, tetapi dia paksa duduk di katil hospital. Dia ada kenderaan yang berbagai-bagai jenis yang mahal, tapi akhirnya dia cuma perlu duduk di wheelchair. Ni kenyataan hidup. Yang mana kita perlu telan. Yang mana tuan-tuan, di dunia ni apa yang kita nak kejar? Siapa kejar dunia, dia tidak akan dapat, melainkan dia penat yang akhirnya dia tidak dapat apa yang dipenatkan. Tuan-tuan, suka saya sebut tentang kawan kita yang rugi suku juta, dia bukan rugi suku juta. Bahkan dia rugi lebih lagi. Dia kehilangan masa dengan Allah tak kala mana laungan azan hayya 'alas salah. Bunyi azan dia let-lu dia. Ya, dia kehilangan waktu dengan Allah. Dia kehilangan waktu membaca Al-Quran. Dia kehilangan bangun malam. Dia kehilangan masa bersama keluarga. Ya, mungkin anak ajar, isteri ajar, bang jom pergi Langkawi makan sekat viral, busy dia. Ini dia. Kawan-kawan ajak, jom pergi mancing hujung minggu, busy dia. Busy. Orang tamak ni, dia akan sentiasa sibuk. Dan yang seterusnya, dia akan penat, ya akhirnya dia tidak dapat apa yang dipenatkan. Dia kumpul, lalah dia tak boleh guna. Sebab apa dia? Mungkin faktor sakit, mungkin faktor kena tipu. Orang tamak selalu rugi, duit 250,000, suku juta, setengah juta. Kalau kita ni tuan-tuan, bertambah umur, nak habiskan sepinggan nasi pun dah tak mampu. Apa lagi yang kita nak kejar? Lalu kita tamak ni menyebabkan kawan janji, simpan duit dalam bank rugi. Invest. Kita pun invest, kena tipu. Allah. Masa tu tuan-tuan, kita termenung. Allah. Ya, betul lah Ustaz cakap. Orang tamak selalu rugi. Ya, dan masa tu kita betul teringat masa dengan mak ayah habis. Mak ayah dulu ajak appointment doktor, kita kata mak busy, mak minta adik-beradik lain. Ya, mak ayah kita dah tak ada dah. Mungkin pasangan kita besok meninggal dunia pun kita teringat. Ya, isteri kita minta ajak pergi jalan sana jalan sini, busy. Akhirnya waktu tu dah tak boleh undur. Akhirnya semua tak dapat. Harta tak dapat. Masa dengan mak ayah tak dapat. Masa dengan adik-beradik tak dapat. Masa dengan anak-anak tak dapat. Anak-anak ni kejap je tuan-tuan. Tuan-tuan anak berapa? 3, 4, 5 kejap je. Ya, dia tengah berlari-lari ni kejap je. Besok nanti je anak berapa? 5 tu. Datang rumah raya sorok sunyi dah. Oh, masing-masing dah duduk di, ada yang duduk di Putrajaya, ada yang duduk di Sabah, ada yang duduk Kedah. Kejap. Ini dia. Depan saya pun berapa ramai nikmat adik-beradik dah habis. Dah tak boleh main polis entry bantu jaga lompat-lompat lagi, dah tak boleh habis. Mula seorang je kahwin, ya, duduk dengan bawa suami, kita dah ada keluarga masing-masing kan. Nikmat bersama adik-beradik tu dah habis. Dalam hidup ni tuan-tuan, ya, apa yang kita nak kejar dalam hidup, akhirnya bila kematian itu datang, baru kita sedar puncak yang perlu yang kita abaikan masa dengan Allah, salat, bangun malam, sedekah, benda-benda ibadah yang kita rasa kita pandang remeh ini, rupanya besok dia puncak kesusahan dalam hidup, iaitu kematian. Baru kita sedar, rupanya ini yang kita perlukan. Ini yang kita nak gunakan sangat. Ini dia. Ya, sebab tu tuan-tuan, sebanyak apa pun harta yang kita cari, habuk syurga pun belum. Walaupun tuan-tuan kita kejarlah sebanyak mana pun harta yang kita boleh cari di dunia, habuk syurga pun belum. Maka di kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini tuan-tuan, menyedari berkenaan tentang
Kalau kita nak kira-kira umur yang telah kita habiskan, kita kan biasa berbicara tentang umur. Tuan berapa umur? 40. Tuan berapa 50? Tuan berapa umur 60? Suka saya sebut tentang umur kita 30, 40, 50, 60 dah habis. Umur yang kita sebut tu dah habis. Kita sedang berbicara tentang umur yang berbaki. Berapa yang Allah nak bagi pada kita. Yang pasti, ya, Allah Ta'ala tak pernah janji pun umur yang panjang. 3 yang Allah Ta'ala tak pernah janji. Nombor 1, Allah Ta'ala tak pernah janji umur kita panjang. Ya. Yang kedua, Allah Ta'ala tak pernah janji semua yang kita nak mesti dapat. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak pernah janji hidup ni indah-indah aja. Kerana setiap nikmat di dunia semua ujian. Kahwin lagi ujian, ada anak ujian, tak ada anak ujian, kahwin ujian, tak kahwin ujian, ada harta ujian, tak ada harta ujian, semua nikmat di dunia ujian. Maknanya kalau tuan-tuan bersetuju untuk menambah ataupun bertambah nikmat, tuan-tuan bersetuju untuk menambah ujian dalam hidup. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan setuju untuk dapat anak. Okey, tuan-tuan kena setuju menerima ujian. Nah, ini dia. Tuan-tuan setuju untuk tambah isteri baru. Okey, tuan-tuan kena bersetuju untuk tambah ujian. Dan di setiap ujian itu ada nikmat. Ini dia. Ya, ujian. Ya, dalam orang mukmin dia akan melihat semua ujian di dunia nikmat. Sakit nikmat. Ya, baru ni seorang makcik jumpa ustaz, suami saya Allah Ta'ala bagi pinjam kaki dia 48 tahun je. Lepas tu dah kena potong dah. Alhamdulillah. Makcik kenapa cakap suami Alhamdulillah pula kaki kena potong? Kita Alhamdulillah lah ustaz. Suami saya ni jenis tak solat. Bila Allah Ta'ala potong kaki dia, Alhamdulillah dia dah solat dah. Maka itulah sebesar-besar nikmat. Kerana nikmat ni tuan-tuan, 2 paling besar dalam hidup. Kalau tuan-tuan ada 2 ni, maka tuan-tuan kaya dah. Nombor 1, nikmat sihat. Kerana sekaya apa pun kita, bila kita tak ada sihat, maka tuan-tuan tak ada nilai dalam hidup kita. Ya, sebab tu orang yang ada kanser tahap 4, orang yang ada kesempatan hidup yang tak lama di dunia, dia tak fikir nanti malam nak buka puasa apa. Dia tak fikir kalau dia kahwin dia nak honeymoon kat mana, dia nak berjalan kat mana akhir tahun. Dia hanya fikir nak sihat. Orang sakit cuma fikir satu, iaitu nak sihat. Yang kedua, puncak kenikmatan kita kat dunia ni apabila kita dapat nilai sebagai seorang hamba, iaitu taqwa. Kerana tuan-tuan, sehebat apa pun kita, sebanyak mana harta kita, seramai mana pengikut kita, sehebat apa jawatan kita, itu cuma sementara yang bila kita mati tak ada orang usung jenazah kita untuk bawa ke muzium untuk diframekan, tak ada. Semua akan ditanam dan akan menjadi tengkorak. Ini dia. Sehebat apa pun kita, sesombong apa pun kita, maka nilai hebatnya seorang manusia itu bila ada taqwa. Ini dia. Maka barulah dia jadi manusia yang ada nilai dan bernilai. Dan bila kita sebut tentang botol air, ya, kita kata nilai pada botol air itu bila dia ada air. Kalau tak sekat botol dia, kita nak buat apa? Kita nak minum air. Jadi manusia ni, nilai seorang manusia ni ada taqwa. Kalau setakat manusia, orang bukan Islam pun manusia juga. Ini dia. Kalau setakat nak hidup, binatang pun hidup juga. Ya, bahkan Allah Ta'ala bahasakan manusia ni kal an'am balhum adal. Ada kalanya manusia ni lebih teruk daripada binatang. Ya, seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebab apa? Binatang pun ingat Allah, memuji Allah. Ada manusia yang dia lalai pada Allah, dia tak memuji Allah, ya, dia lupa kepada Allah. Jadi sekalian, bila sebut tentang apa yang kita nak kejar di dunia ni, maka untuk anak-anak kita yang baru lahir melihat muka bumi, kita sebut tentang BBNU, budak-budak baru nak up. Ya, maka di sana tuan-tuan cabaran yang amat dahsyat. Ya, kita sebagai, saya tengok ni ayah-ayah depan saya ni tuan-tuan. Ya, cabaran hari ni tuan-tuan, ya. Ya, cabaran kita kata seks bebas dan sebagainya yang mudah untuk diakses. Ya, kalau zaman-zaman dahulu susah. Ya, tak ada hotel-hotel, tak ada WhatsApp, tak ada Grab dan sebagainya. Ni tuan-tuan. Ya, pantau anak-anak kita. Ya, berkenaan tentang kehidupan yang mana mereka tidak faham tentang cabaran-cabaran dunia ini. Ya, kerana di sana ni tuan-tuan, ada orang yang mana dia bersedih tidak ada anak. Suka saya sebut tentang ada kalanya seseorang anak itu bila kita dapat, dia menghantarkan kita ke neraka Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sayang pada kita, ada kalanya Allah Ta'ala tak bagi kita anak. Dan boleh jadi anak itu menghantarkan kita ke syurga Allah. Sebab itu saya sebut tentang semua nikmat itu ujian. Ya, bila kita ada harta ujian. Ya, bila kita tak ada, kita nak harta. Tuan-tuan, yang kita ada ni pun kadang-kadang kita lalai pada Allah.
Tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala nak bagi lebih lagi. Sebagai seorang anak kecil yang minta pisau kepada mak ayahnya. Ya, nak pisau, nak pisau. Budak umur 2 tahun kita tak bagi. Bukan tak nak bagi, belum masanya. Sampai masanya kita bagi. Nak tolong potong bawang, potong apple. Begitulah analoginya yang kita samakan, yang kita letakkan pada diri kita. Allah Ta'ala ni maha kaya, boleh bagi apa sahaja yang kita nak. Tetapi Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Macam mana kita tahu kemampuan anak kita tak mampu memegang pisau, macam itulah kita. Allah Ta'ala tak bagi harta yang banyak kan Allah Ta'ala tahu kita tak mampu. Kerana seseorang hanya boleh cakap apabila dia belum dapat. Ya, contohnya, Ustaz, kenapa saya tak lantik jadi imam tadi? Kita pun duk compare, bukan kat sini, tempat lain. Ya, kita duk compare, Ustaz, saya tengok imam kat kawasan tu, ada ke dia datang waktu bertugas dia? Imam ni patut kena datang 5 waktu tadi. Dia cakap bila dia belum dapat. Besok bila dia jadi imam 2 kali 8. Ini dia. Seseorang hanya boleh cakap bila dia tak dapat. Ya, kita kata pemimpin rasuah ke apa dan sebagainya. Kalau kita jadi pemimpin, mungkin kita juga kena. Ini dia. Itu contoh. Ataupun kita kata apa lagi? Ya, soal harta, Ustaz, saya besok kalau duit banyak saya mesti akan sedekah. Besok kita dah ada banyak, belum tentu kita sedekah. Ya, ataupun kita sedekah tapi konsisten dan maintain dengan sedekah kita. Contohnya kalau dulu sedekah RM1, gaji RM1,000, gaji dah RM10,000 pun RM1 juga. Allah. Kita panggil kedekut bihaji bahil. Kenapa? Kerana sifat orang yang berharta, maka dia akan terkena 2 sifat. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, orang Jawa panggil takut kelong, takut dicolong. Itu dia. Saya ni asal Jawa. Ya. Saya asal kampung Sungai Kelambu, Banting, Selangor. Sekarang menetap di kampung Matang Pagar, Sungai Buloh, Selangor. Kalau Banting tak jauh daripada sini. Daripada Sungai Buloh jauh sikit. Ya. Orang Jawa kata takut kelong, takut dicolong. Takut kelong ni takut berkurang. Orang kalau dah semakin harta banyak, dia takut harta tu berkurang. Yang kedua, dia takut dicolong, takut dicuri. Jadi, orang yang menggunakan akal dia, maka dia akan buat macam-macam. Ya, mungkin rumah dia beli mangga kapal terbang, ya, dia pasang CCTV sampai 100, ya, tapi kena curi juga. Sebab apa dia? Sebab, tuan-tuan, nak harta kita berkat, tidak dicuri, tidak diambil orang, satu je cara dia. Ya, selain daripada mangga ke apa semua, itu cara yang kita maklum, tak perlu bagi tahu. Ya, tuan-tuan, sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, sedekah, infak, wakaf, zakat, dia menyucikan harta, membersihkan harta, ya, dia akan menjaga harta kita. Allah akan jaga harta kita. Allah jaga harta orang yang sedekahkan hartanya ke jalan Allah. Ini dia. Sebab itu tuan-tuan, dia bukan harta material saja, tapi semua harta yang kita ada. Harta berupa anak, harta berupa pasangan, harta berupa jiran, harta berupa kawan-kawan, Allah jaga. Ada orang, dia perlu modal yang banyak. Ustaz, saya kalau nak buat baik ni, saya kalau nak hubungan saya dengan jiran baik, mungkin saya setiap hari kena belanja KFC. Saya kalau hubungan sesama, kalau isteri, ya, saya dengan isteri saya nak baik, mungkin saya kena belikan emas daripada sini sampai sini. Ya, banyak modal kan. Ya, saya kalau nak buat baik sesama adik-beradik, mungkin ya, saya kena modal banyak. Orang mukmin tuan-tuan, cukup satu je, jaga hubungan dengan Allah. Allah Ta'ala akan jadikan hubungan sesama keluarga baik. Ya, macam mana caranya? Bukti, burhan, bukti kita, hubungan kita kuat dengan Allah, kita akan suka sedekah. Maka Allah Ta'ala bukan sahaja, sebab itu manaqasa malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Tuan-tuan, di manakah rasionalnya bila kita sedekah duit pasti berkurang? Tapi tuan-tuan, orang mukmin nombor satu, dia faham duit yang dimasukkan dalam tabung, ya, itu bukan tabung masjid, itu bukan tabung surau, itu tabung akaun kita. Berkurang tak tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan berani simpan duit dalam bank? Sebab itu bank, itu akaun bank kita. Betul tak? Kita bukan bagi kat bank, tetapi bank tolong simpankan, betul? Ini dia. Begitulah AJK tolong pegang aja. Nanti AJK dia akan apa dia? Dia akan lipat gandakan lagi pahala tu. Dengan apa dia? Bagi iftar, orang makan buka puasa, mungkin buat bayar bil elektrik dan sebagainya, yang manfaatnya dikembangkan lagi. Ini dia. Betul, orang mukmin dia seronok sedekah. Tak rugi ke? Walaupun nak rugi, tu akaun saya. Tuan-tuan, kenapa kita beli tanah? Sebab kita percaya duit ni dia punya susut, nilai dia semakin hari makin bertambah. Ya, nilai itu makin kurang, dia punya nilai dia. Lalu kita beli tanah, kita percaya tanah ni harga tanah semakin naik. Ya, kenapa kita beli emas?
Sebab kita percaya harga emas makin naik. Kenapa kita sedekah? Kita tukarkan nilai duit kita kepada nilai akhirat yang makin mahal nilainya. Ini dia. Sebab itu orang mukmin bila dia sedekah, dia tenang. Nah, itu nombor satu. Analogi cara orang mukmin fikir bila dia sedekah. Dia masuk duit dalam tabung, dia tahu itu akaun diri dia. Ya, tuan-tuan, kita tak berkira dengan kita, diri kita. Sebab tu orang mukmin bila dia sedekah untuk masjid, dia sedekah sikit. Tapi kalau dia tahu ini sedekah untuk diri dia, dia akan sedekah banyak. Nah, ini dia. Masjid RM1 sudahlah, masing-masing RM1, banyaklah. Itu dia. Tapi kalau dia fikir ini adalah akaun saya, dia akan sedekah banyak. Itu cara fikir. Ya, yang kedua orang mukmin fikir, tuan-tuan, rezeki ni Allah Ta'ala nak bagi bukan hanya duit. Allah Ta'ala bagi hubungan sesama keluarga baik, sejuk. Ada tuan-tuan, kadang-kadang kita kat rumah ni serba tak kena, tengok muka isteri tak kena, isteri tengok muka kita tak kena, panas je. Tuan-tuan, ulama sebut cara nak sejukkan rumah tangga ni dengan sedekah. Dia tuan-tuan. Begitu juga hubungan dengan jiran. Ya, ada orang kadang-kadang jiran ni kadang-kadang parking tu terlebih sikit je, tak boleh, dicalakan kita. Ni dia. Ataupun sampai tahap ada yang nak saman menyaman pun ada. Sebab apa dia? Sebab ya, dia jadi panas. Nak sejukkan, sedekah. Begitu juga anak-anak kita. Ya, nakal, payah dengar kata, sedekah tuan-tuan. Sedekah ni dia dapat memudahkan urusan kehidupan kita. Ni dia. Tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Tidak pernah kita dengar orang sedekah ni miskin. Bila lagi pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita banyakkan sedekah. Baik, kita pergi kepada tuan-tuan, apa yang kita nak kejar di dunia ini. Nombor satu, kita nak kejar di bulan Ramadan ni khususnya pengampunan Allah. Tuan-tuan, kejayaan sebenar orang mukmin di dunia adalah mendapat pengampunan Allah. Kerana kita tahu kalau mendapat pengampunan Allah, insya-Allah syurga. Tapi kalau kita tidak dapat pengampunan Allah, kita bimbang kita dihumban dalam neraka Allah. Ni orang mukmin tuan-tuan, kejayaan dia pengampunan Allah. Tuan-tuan, dosa kita banyak. Cuma kita tak sedar. Sebab itu Allah jadikan ujian. Orang mukmin dia akan nampak ujian ni satu signal, satu teguran daripada Allah. Seperti mana kerajaan Malaysia sayang kepada rakyat, dia buat lampu syarat banyak. Saya nak datang sini bawa banyak lampu syarat. Ini tuan-tuan. Ya, satu signal daripada jauh kita dah nampak merah tanda berhenti, hijau tanda jalan. Walaupun dia tak cakap bila merah berhentilah dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan orang mukmin ni ada juga teguran-teguran, ada juga signal, ada juga petunjuk dan petanda. Datang penyakit, gout, cimanih, darah tinggi, mula tumbuh uban. Walaupun penyakit tu tak kata bertaubatlah. Sakit lutut tak kata bertaubatlah. Satu signal yang kita faham. Seperti mana kita faham lampu isyarat merah tu tanda je berhenti, begitulah sakit kita faham. Ni maknanya dah kena berhenti buat dosa dah. Ni dah maknanya dah nak, kita ni dah tak lama dah. Ni dia. Kita tengok anak kita banyak tanda-tanda. Tengok anak dah besar. Allah, anak dah besar. Maknanya kita dah tua. Sebab tu tuan-tuan, benda yang kita jangan percaya adalah bila orang kata kita muda, jangan. Haji umur berapa dah? 50. Macam 30 je. Macam tak 50. Jangan percaya dah. Ya. Bila orang puji kita, kembang semangkuk itu dah. Bukan apa, takut kita jadi panjang angan-angan dan bertangguh dalam ibadah. Jadi bila kita nak buat taat, kita rasa tak apa, orang kata aku muda dia. Pula kita cek doktor dia dah, darah dia. Haji makan apa ni lah? Kenapa? Doktor kata, Haji punya darah ni, dia punya kualiti dia macam budak umur 20 tahun dah. Saya makan ulam tu. Kita pun tanya doktor, agak-agak umur saya macam ni kan, boleh panjang dia? InsyaAllah dia. Saya nak tanyalah doktor, umur paling panjang manusia boleh hidup berapa tahun dia? 250 tahun. Terus kita sangka akulah tu agaknya dia. Ini dia yang menyebabkan kita bertangguh. Ya, tuan-tuan, biar dalam hidup ni kita menjadikan kematian itu menjadi peringatan terbaik dalam hidup. Sebab itu Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang cerdik adalah orang yang sentiasa mempersiapkan bekalan sebelum matinya. Wal ajiz, sebodoh-bodoh orang kata Rasulullah, man ittaba'a hawahu, orang yang sentiasa mengikut hawa nafsunya. Kerana kematian ni tuan-tuan, dia tak tunggu tua. Ya, dan Allah Ta'ala boleh jadikan kematian ni tanpa sebab. Ini dia. Dan di akhir zaman ni, ramai orang yang mati mengejut. Mati mengejut ni tuan-tuan, kita tengok dia sihat, pagi, petang meninggal dah. Ramai. Ni kita duduk satu zaman yang ramai orang mati mengejut. Ya, mereka syarikat dah buat kajian, memang ramai. Ratus ribu di negara mereka yang mati mengejut. Ya, hadirin sekalian, kematian ni tuan-tuan ingat ke tak ingat, ya,
kematian tak pernah lupa untuk datang menjemput kita. Ni tuan-tuan. Ya, betul orang mukmin ni tuan-tuan, dia akan fikir hari-hari nak mati. Ya, hari ni rasa nak mati dah. Sembayang betul-betul, puasa betul-betul, tak ada nak mengata, bimbang takut hari ni mati. Ya, besok pagi celik mata, alhamdulillah tak mati lagi tu. Besok pagi duk fikir nak mati lagi. Ya, betul besok lagi bangun celik, alhamdulillah Allah hidupkan lagi. Itu cara orang mukmin fikir. Dan hari-hari duk fikir, ya Allah takutnya lah masuk dalam kubur seorang-seorang. Naik kereta kita walau semahal apa pun besok naik kereta jenazah je, van jenazah. Ya, tak kisahlah van jenazah tu Alphard ke apa kan. Ya, zaman sekarang memang main. Ya, van jenazah Alphard ya. Tak apalah. Ya, kemudian kita masuk dalam kubur seorang-seorang gelap. Ya, tuan-tuan, orang mukmin fikir, ya, kubur aku nanti ni taman-taman syurga ke kawah-kawah neraka je. Bimbang berdiri di mahsyar. Ribuan tahun berdiri di mahsyar ni nak menanti hari perhitungan. Bila dah sampai turn kita nak dicek satu-satu tuan-tuan. Satu barang je Allah Ta'ala tanya kadang sampai 1000 tahun. Ni tuan-tuan, kita macam-macam barang. Jam ada macam-macam jam. Ini dia. Ya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita kadang-kadang jam sampai 10. Ni bos bagi, ni bagi, ni bagi, ni bagi. Ya, kadang-kadang tak pakai pun, dia pakai cuma satu. Lagi 9 besok nak kena jawab depan Allah, jenuh. Habis tu macam mana, Ustaz? Ya, tuan, kalau harta kita ni, kalau kita rasa dia boleh digunakan, boleh dimanfaatkan, bagi ke orang. Yang kita pakai satu, yang contoh yang kita pakai 2, rotate, itu je lah. Lagi 8 kita bagi ke orang. Ataupun kita jual, duit tu bagilah sumbang ke surau masjid ke, ada manfaat. Kenapa dia? Kerana besok kena tanya depan Allah. La tazulu qadama 'abdin hatta tus'al arba', tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. Ya, di akhirat besok kaki kita tak boleh berganjak. Kena jawab dulu 4 benda ni. Nombor 1, an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita apa yang kita habiskan. Allah Ta'ala bagi umur 30, 40, 50, 60, dah habis dah umur tu. Ya, yang sekarang umur kita 40 dah habis. Ya, kita dah gunakan. Kalau orang bagi kita duit RM50, kita dah guna RM49, tinggal RM1. Ya, kalau Allah Ta'ala bagi umur kita 50, kita dah pakai 49, tinggal setahun. Nah, ini tuan-tuan. Ya, nombor 1 Allah tanya tentang umur kita. Jadi waktu umur ni Allah Ta'ala bagi kita macam-macam lah. Ya, yang kedua Allah Ta'ala bagi anjasadihi fima ablah. Jasad kita, apa yang kita rosakkan. Kita dekat dunia ni kita seronok nak makan, nak telan apa saja, yang akhirnya merosakkan tubuh badan kita, yang besok Allah Ta'ala pertikaikan. Yang ketiga, an ilmihi ma'amilabih, tentang ilmu kita, apa yang kita amalkan. Ya, besok Allah Ta'ala tanya, banyak kita dah menadah, ya, daripada sana sini, ilmu-ilmu yang kita dapat, yang kita tahu tapi kita tak amalkan, yang kita kena jawab depan Allah. Oh, kalau macam tu Ustaz, tak payah belajar lah. Lagi banyak tahu, lagi banyak kena tanya. Tak tahu pun kena tanya juga. Tak nak ambil tahu, kena tanya. Yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat ni kita paling bimbang. Ramai orang dia pening macam mana nak dapatkan harta, tapi yang paling pening bukan nak dapatkan harta, tetapi nak jawab daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan di hadapan Allah. Di dunia kita dah kalut, oh SPRM ke apa ke, LHDN ke, cari kita kan nak audit, kita dah kalut. Tuan-tuan, di akhirat besok setiap harta kita akan ditanya oleh Allah, tidak akan tertinggal. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tidak ada harta yang banyak, ya, kita inginkan harta yang lebih dan lebih, tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Jangan minta bebanan daripada Allah. Yang ada ni pun tak mampu manage dengan baik, jangan minta lebih lagi daripada Allah. Kerana takut banyak ni menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita membazir, menyebabkan kita jauh daripada Allah, menyebabkan kita jadi sombong. Ya? Dulu bila kita tak ada duit, datang masjid surau. Dah banyak duit, dah tak datang. Tuan-tuan, orang ni bila dia ada kaya hati, bukan kaya harta, kaya hati. Bila dia ada kekayaan hati, gaji dia 1000 atau 1 juta sama. Ustaz, macam mana boleh sama? 1 juta dengan 1000 kan tak sama? Apa yang samanya? Yang samanya adalah waktu dia gaji 1000 ataupun 1 juta, dia boleh datang ke rumah Allah. Ini dia. Ada orang masa gaji 1000 boleh datang ke rumah Allah. Bila dah gaji 1 juta dah tak boleh datang. Ini dia. Maknanya orang bila ada tahap begini, maka dia layak dapat. Kerana tuan-tuan, bila kita sebab itu minta pada Allah, jangan minta banyak, minta cukup. Makan cukup, tidur cukup, bersama keluarga cukup, bersama kawan-kawan cukup, solat cukup, puasa cukup, baca Quran cukup, bangun malam cukup, zikir cukup, nak bayar, nak yuran cukup, serba cukup. Kalau cukup tu 1 juta lah, 2 juta lah. Minta pada Allah cukup, bukan banyak.
Kalau banyak pun gaji 2 juta, cost operation 5 juta, tak cukup. Itu dia. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok ramai orang sekarang ni, dia serba tak cukup. Gaji dah banyak dah, tapi tak cukup. Dulu gaji 2,000 tak cukup. Dah gaji 20,000 pun tak cukup. Ramai. Besok gaji 2 juta pun tak cukup. Sebab apa? Ini dia. Ya, tuan-tuan, orang paling kaya dekat dunia ni bukan orang yang ada rumah atas air, ya, bukan orang rumah dia kat bulan, bukan rumah dia. Orang kaya ni satu je, dia ada rasa cukup. Dia buka dompet dia, dia tengok ada RM5, alhamdulillah cukup. Siapa yang ada rasa cukup dah kaya dah. Ni dia. Siapa yang dia ada rasa cukup, kita panggil qanaah. Dia ada rasa cukup, dia dah kaya dah. Dia tenang. Dia tak kalut. Bunyi azan, semayang. Orang lain duk kalut nak kejar. Orang mukmin tahu, dia kejar ni dia tidak akan dapat, melainkan penyesalan. Jadi saya dah cerita dah. Siapa yang memperdaya Allah, hakikatnya dia memperdaya diri dia sendiri. Dia perdaya Allah. Allah Ta'ala perintahkan hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Kamu solat, kamu berjaya. Kita tak. Kita sibuk kerjaya kita, tinggal solat. Akhirnya kita perdaya Allah. Kita nak kata yang kita kerja ni akhirnya kita boleh dapat walaupun tanpa solat. Tapi besok nanti Allah Ta'ala akan jadikan kematian itu menghampiri. Tuan-tuan, kerana dunia ni kita tak boleh guna banyak dan kita tak sempat guna banyak. Tak boleh dan tak sempat. Sebab tu tuan-tuan, kita kejar, sedar dah umur 50. Nak makan ni doktor tak bagi. Nak duduk ni rumah 3 tingkat kita buat, nak naik lutut dah sakit. Tanah beli banyak ni. Dekat Pahang ada 10 ekar, dekat Kedah ada, dekat ni ada. Tapi nak pergi dah tak larat. Anak-anak sibuk main PUBG Mobile Legend. Tuan-tuan, Allah tak sempat rupanya. Sebab itu ulama kata, nak cari harta kat dunia ni, carilah untuk kita duduk di dunia. Untuk di dunia ni nak duduk berapa lama? 60-70. Cari banyak tu, bukan cari untuk 6 juta tahun. Sebab dunia ni negeri yang kita akan tinggalkan. Dunia adalah R&R, tempat singgah, bukan tempat tinggal. Sebab tu orang mukmin dia tenang. Dapat apa pun dalam dunia ni dia tenang. Sebab apa dia? Dunia cuma tempat singgah. Tuan-tuan, kita kalau pergi Kedah, highway utara selatan, ya, tuan-tuan mungkin orang Melaka. Tuan-tuan teringin makan asam pedas. Tapi kat Melaka, tapi dekat R&R tu tak ada. Yang ada cuma apa dia? Yang ada cuma mungkin gulai, laksa Penang. Tapi tuan-tuan makan je lah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia R&R cuma tempat singgah. Nanti balik rumah pulun makan asam pedas. Macam tu orang yang mana dia dekat dunia, dia tak dapat dunia, dia masih ada akhirat. Tuan-tuan, berapa ramai orang menangis kerana tak dapat dunia. Sedangkan tak dapat di dunia, masih ada ganti akhirat. Tapi siapa tak dapat akhirat, dia mati hari ini, penyesalan yang tidak ada ubat. Siapa mati hari ini, tadi pagi dia tak solat duha, dia menyesal. Dia sedih loan tak lulus. Tapi dia lupa, dia tertinggal sembahyang 4 rakaat pada waktu duha. Rasulullah dah janji, siapa sembahyang 4 rakaat pada waktu duha, dibina istana di syurga Allah. Ya? Dia tak sembahyang duha, loan tak lulus, dua-dua tak dapat. Istana di syurga tak dapat, rumah kat dunia tak dapat. Allah. Ni tuan-tuan. Ya, sembahyang zuhur tuan-tuan. Bulan Ramadan semua fardu digandakan 70. Tuan-tuan. Ada orang tak solat zuhur. Tuan-tuan, nak dapat 70 ni tuan-tuan, bulan lain kena ulang repeat 70 kali. Bulan Ramadan sembahyang sekali dapat 70. Tuan-tuan, bayangkan bos kita kata bulan April gaji naik 70. Gaji 1,000 jadi 70,000, gaji 4,000 jadi 280,000. Seronok ke seronok? Bukan seronok tuan-tuan, beronok-ronok. Ni dia. Ya, nak beri tuan-tuan tawaran. Bulan Ramadan ni, berapa ramai orang yang boleh masuk Ramadan, tapi tak semua orang dapat kelebihan pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab mereka tak grab. Mereka tak rebut peluang. Ni tuan-tuan. Betul orang mukmin ni tuan-tuan. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Dia tahu. Ya, dia cari harta banyak untuk apa? Nombor 1, dia cari untuk apa dia? Untuk dekatkan diri kepada Allah. Semua harta yang kita cari menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Harta itu lara. Harta yang kita cari itu lara. Lara ni maknanya apa dia? Lara ni maknanya sia-sia dan melalaikan. Semua harta yang kita cari menyebabkan kita semakin jauh. Cari harta menyebabkan tak solat. Cari harta menyebabkan kita jauh daripada Allah. Tuan-tuan, tak malu ke kita? Makan dari rezeki Allah, menumpang di bumi Allah, tinggalkan Allah. Tuan-tuan, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, empunya Tuhan sekalian alam.
Tuhan sekalian alam ni yang kita cari rezeki banyak-banyak ni tuan-tuan, Allah punya. Tuan-tuan, kita duduk kalut kerja ni tuan-tuan, sampai tak solat, sampai lupa. Sedangkan yang bagi rezeki tu Allah. Allah. Tuan-tuan, ramai orang yang mana dia lupa pada Allah, dia tinggalkan solat, dia memperdayakan Allah yang hakikatnya dia sedang memperdayakan diri, yang dia tidak akan dapat apa yang dia kejarkan, melainkan hanya penat dan penyesalan. Dia, ya, sekarang tak menyesal, sekarang berbangga. Ustaz, saya tak solat, saya jauh daripada Allah, saya kaya, duit banyak, saya boleh kahwin 2, 3, anak saya berjaya. Berjaya ni kat mana? Berjaya ni satu je. Ada satu berjaya, tak ada ni gagal. Walaupun rumah besar, kereta besar, duit banyak, tak ada nilai. Berjaya satu je, dekat Allah. Gagal satu je, lalai. Kalau gagal, kita rumah tak besar, gagal harta tak banyak, gaji tak besar, anak tak pandai, tak gagal. Gagal satu je, gagal lalai daripada mengingati Allah. Kerana duduk di dunia tujuannya untuk mengabdikan diri kepada Allah, menyembah Allah. Ini dia. Nombor satu, kita cari harta menyebabkan kita dekat dengan Allah. Yang kedua, mencari harta tujuannya untuk apa dia? Untuk memberi nafkah kepada diri kita, keluarga kita, anak di bawah tanggungan kita, mak ayah kita, nak beri kegembiraan pada mereka. Yang ketiga, sekurang-kurangnya kita tidak meminta-minta. Yang keempat, kita cari harta tujuan untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Ini dia. Kerana tak semua orang bernasib baik. Yang kelima, cari harta tujuannya untuk apa dia? Untuk membantu agama Allah. Ya, di setengah masjid surau dia ada open tabung untuk iftar jama'i. Ni 5 tujuan untuk cari harta. Siapa-siapa yang cari harta untuk kesombongan dan juga kemegahan, kita tengok Qarun, kesombongan hartanya akhirnya tenggelam dalam perut bumi. Firaun, tuan-tuan, ya, dengan harta yang banyak, ya, dengan kemegahan-kemegahan piramid yang dibina, akhirnya tenggelam dalam perut mati. Tak ada orang yang tinggalkan Allah berjaya. Semuanya akan run up, semuanya akan lebur, semuanya akan fana, semuanya akan binasa. Cukuplah pengajaran-pengajaran orang terdahulu yang meninggalkan Allah, mereka akhirnya tertipu dengan diri dia. Tuan-tuan, ya, biarlah di dunia ni kita penat dalam mentaati Allah. Kerana tuan-tuan, nak masuk syurga, satu negeri yang mana negeri nikmat, rehat yang tidak ada penat, ya, maka kita perlu di dunia ni penat bagaikan tidak ada rehat. Tuan-tuan, penat. Tuan-tuan, penat ni tuan-tuan, memang dunia negeri penat. Tuan-tuan tidur je penat, tuan-tuan makan je penat, tuan-tuan pergi melancong penat, tak menyesal. Dulu duduk dah pencen kan, duduk rumah boring, anak ajak pergi jalan Langkawi kan, Allah penat pula, tahu duduk rumah je. Dunia ni negeri penat. Tuan-tuan makan penat, penat keluar masuk pergi jamban. Tuan-tuan, dunia nikmatnya sikit, azabnya banyak. Makan sikit kena gaut Allah, makan sikit kena macam mana. Nikmatnya sikit, azabnya banyak. Itu dunia. Ya, dunia nikmat semakin hari semakin tak seronok. Ya, dunia apa yang kita dapat semakin hari dia makin tak cantik. Kita kan makin berusia makin tua, makin tak cantik. Akhirat dia terbalik. Makin duduk di akhirat makin handsome. Ya, makin lama duduk di akhirat makin seronok. Kita duduk kat dunia ni, duduk rumah makin lama makin tak seronok. Dulu seronok lah, anak-anak ada. Lepas tu bila anak-anak kita masing-masing dah duduk rumah masing-masing, ya, dahlah sunyi kita. Makin lama makin tak seronok. Ya, di dunia ni makin nak, kerana sifat dunia hari-hari semakin bertambah hari, dunia semakin tak nak dengan kita. Lepas tu negeri Selangor kan, nak dapat jawatan umur 60 dah tak boleh dah. Ya, dunia semakin tak nak dengan kita. Kita nak makan tak boleh. Satu masa kita naik kereta pun dah tak boleh dah. Cucu tanya tu, kenapa tak naik kereta tu? Atuk dah tak berapa nampak cu. Ni, dunia semakin hari semakin tak mahu dengan kita. Kawan-kawan tinggalkan kita, bukan benci dengan kita, tapi kawan yang sebaya dengan kita telah meninggal dunia. Dunia semakin hari semakin tak nak dengan kita, tak mahu. Tapi akhirat, tua muda miskin kaya sentiasa, ya, terbuka luas untuk orang yang nak. Dunia ni tuan-tuan limit. Nak jadi ketua kampung seorang, nak jadi Perdana Menteri seorang. Walaupun tuan-tuan nak jadi Perdana Menteri, tapi seorang aja kuota dia. Ya, tapi syurga siapa nak semua dapat. Kalau nak. Itu. Dunia ni kita nak tapi tak semua orang boleh dapat. Betul tak? Kita pergi, kita nak apply kerja apa? Oh, minta maaf lah, dah cukup kuota dah. Kita nak hantar anak pergi sekolah, MRSM ke dan sebagainya. Minta maaf lah, dah penuh. Bukan anak tuan tak pandai, tapi yang pandai ramai. Bila temu dua-dua,
Jadi kita ada kuatan ni je lah. Ni dunia. Di akhirat tuan-tuan, syurga ni unlimited. Semua orang yang nak boleh. Ni tua, muda, miskin, kaya. Ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dalam hidup kat dunia ni tuan-tuan, ya, yang kita nak kejar apa dia? Pandangan Allah. Biarlah satu dunia tak pandang kita, yang penting Allah pandang kita. Kemudian kita nak rahmat Allah, kita nak kasih sayang Allah, kerana kita masuk syurga dengan rahmat. Ya, yang ketiga, ya, kita kejarlah yang namanya apa dia? Ya, redha Allah. Biar Allah Taala redha kita. Ya, siapa nak Allah Taala redha dia, maka hendaklah dia apa dia? Diredha Allah. Diredha Allah Tuhan dia, Rasulullah Nabi dia, Islam agama dia, ya. Dan jangan lupa redha Allah juga terletak pada redha mak ayah. Kalau mak ayah tak redha pada kita, tuan-tuan pergilah masjid hari-hari solat, tuan-tuan takkan diharamkan kebahagiaan orang yang ada konflik dengan mak ayah. Tuan-tuan, kalau kita ada konflik dengan mak ayah, cepat-cepat minta maaf. Lebih lagi pada bulan Ramadan. Dan dia, kerana seorang tu tidak akan boleh dapat bahagia sekiranya dia ada konflik dengan mak ayah, kerana redha Allah terletak pada redha mak ayah. Jadi alhamdulillah telah 1:20. Jadi sekarang itulah perkongsian yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ya, adalah manfaat yang kita boleh dapat yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.